Hai, Assalamualaikum. Saya Len Ramli. Saya ialah stokis Nuraisa di Sabah. Saya memudahkan wanita Muslim di Sabah ni untuk mendapatkan produk Nuraisa, produk mesra wudu halal dan mudah ditanggalkan. Okay? Pasal Nuraisa. So, okay. Hari ni sis mau share. Sis happy sangat sebab sudah dapat balik ini Facebook. Ini Facebook account. Kan Facebook sis kan kena block. Entahlah apa suatu hal kena block. So anyways, hari ni sis mau cerita pasal tips kewangan ke-4 dan ke-5. Okay. Ada orang tanya kan, Hai Norafika. Ada orang tanya kan, siapa dia ni? Layakkah dia mau cakap pasal tips kewangan? Okay. Untuk pengetahuan kamu, sis ialah seorang yang mempunyai ijazah dalam Bachelor of Business Ed dan majoring in Finance semasa sis belajar di universiti dulu. So sis mau share apa yang sis tahu tentang, especially tentang kewangan keluarga dan rumah tangga, okay? Jadi itulah. So kalau kamu dengar tips daripada saya ni, artinya kamu boleh percayalah tips tu. Taklah tips yang temberang-temberang je kan. Dulu sis belajar. Sis ialah diploma holder in business studies. Okay, di Uni 10. Lepas tu sis sambung. At first sis ni student A-level di College Mara. Tapi oleh kerana kami masa tu economic crisis, kami tidak dapat fly ke United Kingdom. Jadi kami kena hantar pergi buat degree lah, ijazah di Uni 10 juga. So masa di sana, masa pergi ke Uni 10 tu, sis sudah ditawarkan untuk buat ijazah dalam accountancy. Dipendekkan cerita, masa tu lah sis sangat nakal, kuat clubbing, keluar malam. Masa di KL, terkejut kali hidup di KL, daripada kampung pergi bandar PKL. Akhirnya sis fail dalam ijazah sarjana accounting tu. Selepas tu tanpa buang masa, sis berdiri terus ambil diploma business study. Masa tu sis ambil setahun, sis sudah kasih siap sebab mau membubut. Selepas tu bila sis buat diploma in business study, I realised that I don't like counting. Jadi the next degree yang sis buat ialah ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan di dalam kewangan, majoring in finance. Okay. Jadi kalau sis mau kasih advice kamu pasal kewangan tu, mungkin sis layak lah untuk ceritakan kamu pasal kewangan kan. Dan sis juga ialah seorang Master of Business Administration, majoring in finance punya holder. Okay. Sis juga pernah bekerja di bank, di 2 jenis bank, sebelum sis bekerja sebagai kaki tangan kerajaan lah sampai sekarang kan. Jadi saya suka untuk share dengan kamu tentang tips-tips kewangan ni, okay? Jadi tips keempat ialah kamu buat tabung kecemasan. Siapa yang perlu buat tabung kecemasan ni ialah suri-suri rumah ataupun siapa-siapa je lah. Tapi di sini sis kasih kasih fokus kepada ibu-ibu lah, ibu-ibu yang tiada slip gaji, okay? Ibu-ibu yang tiada slip gaji ni bolehlah buat tabung kecemasan untuk simpan sikit duit. Tidak semestinya lah mau besar tabung tu dan tidak semestinya kamu sebagai suri rumah kamu tidak menyimpan lah. Hai Crystal, hai Afika, hai Hani. Thank you for watching. Jam berapa ni? Jam 1 lebih sudah. Hari ni sis live dalam bilik. Malas di luar, tapi mau juga di luaran cantik betul. Itu awan-awan. Okay? Itu ialah tips keempat. Sebagai permulaan kan bolehlah kamu simpan duit secara tetap di dalam akaun simpanan kamu yang suami kamu kasih tu. Hai Sujon. Okay, yang suami kamu kasih tu yang secara tetap kamu boleh simpan di dalam akaun simpanan. Tidaklah
perlu banyak sekalipun dalam RM10 seminggu pun sudah cukup untuk kamu mula menyimpan. Dan kamu mesti pastikan yang rutin kamu ni seperti menyimpan contohnya RM10 setiap minggu ni ialah rutin yang berterusan. Jangan stop lah. Okay? Bila kamu sudah biasa buat begitu, kamu akan biasa dengan tabiat tu. Jadi sudah kamu biasa tu, kamu ada sedikit sedikit kemampuan, kamu tambahlah kepada RM20 daripada RM10 tadi kan, pergilah tambah RM20 seminggu. Jadi dalam satu bulan tu, hujung bulan tu kan, walaupun dia punya jumlah kecil, kamu mesti simpan ke dalam bank. Biasakan diri begitu, okay? Bagus dia kamu simpan di dalam bank account yang susah kamu kasih keluar. Contohnya yang tiada ATM macam tabung haji, ASB gitu. Tapi sekarang tabung haji dengan ASB boleh kasih keluar je dari online banking. Tapi itu dia susah sikit lah mau kasih keluar. Taklah senang-senang daripada ATM kamu boleh kasih keluar kan. Okay. Itu ialah tips yang keempat. Buat tabung kecemasan. Okay. Jadi bila kamu sudah jadikan tabung kecemasan ni sebagai rutin kamu, bolehlah nanti lepas tu, hai Nadia, bolehlah lepas tu kamu buka akaun yang ada ciri-ciri dia pelaburan selamat. Contohnya tabung haji ASB tu lah yang saya cakap tadi tu. Lepas tu ataupun beli saham takaful macam insurans gitu kan. Kalau insurans tu kamu beli, dia kamu simpan, nanti kamu boleh guna. So apa-apa pun yang penting kamu kena menyimpan walaupun sedikit tapi konsisten setiap minggu ataupun setiap bulan akhir bulan kamu kena simpan ke dalam bank walaupun RM10 kah RM20 kah, yang penting ada. Okey. Yang kelima, sis kasih terus-terus tips ni sebab macam lama sudah tak terasa. Tips kelima ialah do DIY, do it yourself. Okay. Do it yourself ni ialah satu cara untuk kamu mengelakkan pembaziran. Okay. Contohnya kamu kalau guna barang tu, gunalah sampai habis. Okay. Ataupun pakai dia sampai rosak. Pakai saja apa yang ada dan jangan beli barang yang kita tidak perlu. Contohnya kalau macam berus gigi tu kan, pakailah sampai dia rosak, sampai kamu berus pun dia tak boleh sudah ada kesan begitu. Janganlah sikit-sikit mau beli, walaupun kamu macam ada duit macam orang kaya gitu kan, pembaziran tu tidak bagus. Kalau kamu dapat mengelakkan pembaziran tu lebih baik, sebab kita tak tahu nasib kita sebagai manusia ni macam mana, kadang di atas kah, kadang di bawah kah, itu we don't know. Okay, so ada cara yang banyak untuk kamu boleh jadikan inspirasi ataupun kreatif. Okey, contohnya pakai barang yang bermula daripada rumah. Jadi macam mana kita mau dapat inspirasi membuat barang-barang tu, kita bolehlah tengok dalam Google kah, dalam Facebook kah. Okey, banyak dalam sana. Contohnya macam kita membuat mainan anak-anak kan, kita membuat mainan anak-anak di hujung minggu, bolehlah kita cari idea-idea itu di Facebook kah, di Google kah, untuk macam mana mau membuat mainan anak-anak kita menggunakan barang-barang yang terpakai. Di samping itu juga, walaupun kita dapat berjimat, kita dapat juga memupuk sifat kreatif dan inovatif dalam anak-anak kita yang sedang membesar ni, okey? Dan sifat-sifat ini sangat bagus untuk anak-anak kita. Bila dorang besar nanti, kita tidak sedar yang dorang tu dapat lebih kreatif dalam pelajaran dorang sekolah ataupun masa dorang belajar, masa dorang kerja nanti, okey? Hi Jaylin. Hi Nadia. Thank you for watching guys. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Bukan itu saja. Bila kita buat DIY untuk barang-barang terpakai ni, kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita daripada pencemaran. Okay. Jadi hobi ini bolehlah kita kembangkan dan akhirnya boleh juga menjana pendapatan. Contohnya macam tayar buruk tu tayar buruk tu yang tak boleh digunakan. Tayar buruk tu kalau kamu do DIY, simpan tanah dalam sana, lepas tu tanam tayar-tayar tu kan, cantik kan. Ada macam di FB saya nampak kan, dorang jual tayar tu dengan bunga-bunga yang cantik-cantik tu, dorang jual. So selain daripada dorang DIY, dorang dapat menambah pendapatan kreatif, dapat juga menyelamatkan alam sekitar kita. Hai Nur Aisyah.
Thank you Nuraisha for watching. Okay, tayar tu dia nak bagus tu kalau dibiar. Tayar tu kalau dibiar je air boleh menakung sana dan air tu boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes tu. Dan dia susah untuk dihapuskan sebab bila dibakar dia bau sangat, teruk sangat dia punya kesan kepada alam sekitar. Okay, tips ke-6 untuk menjana pendapat. Untuk tips ke-6, suri rumah yang tiada slip gaji ni untuk simpan duit. Tips ke-6 ialah menjana pendapatan sambilan jika anda mampu. Okay. Menjadi suri rumah ni ialah kerja yang paling sibuk dalam dunia. Okay, tiada cuti. Anak sakit, suami sakit, mau urus anak sekolah daripada pagi sampai malam, sampai buka mata, sampai kita tidur lah kita punya kerja kalau jadi suri rumah. Okay, jangan cakap orang kerja suri rumah ni. Ya, thank you Jaylin. Ya, share ya. Ini tips kewangan. Share kepada kawan-kawan kamu suri rumah yang tidak bekerja, yang tidak ada slip gaji. Bukan tidak bekerja, yang tidak slip gaji. Hai NSS Kin. Share kepada kawan-kawan kamu yang suri rumah dan tiada slip gaji supaya orang boleh dengar ni. Okay. Menjadi suri rumah ni dia sangat sibuk, antara pekerjaan yang paling sibuk dalam dunia. Okay, sebab kerja ni tidak pandai siap 24 jam sepanjang hidup kita. Okay, jadi tak pernah bercuti lah kalau jadi suri rumah ni kan. Tapi banyak sudah contoh suri rumah yang berjaya menjana pendapatan dan mendapat duit sampingan. Okay, itu tidak mustahil lah jika kamu ada minat, kamu ada disiplin dan kamu ada kecekalan. Contohnya macam Nuraisha ni kan. Nuraisha ni dia ada menawarkan sistem dropship atau agent kan. Dropship tu free je. Kamu hanya share dan ada orang jual, ada orang urus. Kamu dapat untung. Macam Nuraisha punya case ni. Okay, jadi tidak mustahil gaji pendapatan kamu akan lebih daripada suami kamu. Pendapatan kamu, contohlah suami kamu 2,000 kan. Dan pendapatan kamu dengan Nuraisha tidak mustahil boleh sampai 5, 6,000, 10,000, 20,000, juta pun tidak mustahil. So kalau berminat untuk menambah pendapatan dan membantu suami kamu dari segi duit, boleh kontak saya. Okay, kontak sis. Sis ialah stokis Nuraisha Sabah. Okay. Sebab bila kamu ada telefon, kamu ada internet saja, terus boleh jalan sudah apa yang kamu mau buat. Okay, kebanyakan suri-suri rumah ni yang tidak slip gaji ni, dorang cekal, dorang ngurus anak, dorang berjaya, dorang mau anak dorang pandai, dorang kesian lah tengok kalau anak mau makan KFC lah, McD lah, semua tak dapat, semua dorang rasa sangat. Jadi itulah fungsi suri rumah ni kan, boleh pandai dan menjana pendapatan daripada internet melalui Facebook saja pun boleh dapat income. Contohnya kamu ikut program Nuraisha jadi dropship atau jadi agent. Okay, boleh kontak saya untuk saya bantu kamu. Okay, carilah ilmu tanpa kamu berputus asa dan kamu konsisten. Buatlah ini untuk keluarga kamu, suami kamu, anak-anak kamu, ibu kamu, bapak kamu kah, siapa. Buatlah untuk mereka, kalau bukan pun untuk diri kamu. Okay, buatlah secara konsisten. Hai Shakila, buatlah secara konsisten, jangan putus asa. Okay, hari-hari buat. Senang je pun di rumah je kan, pakai handphone je. Okay, tips terakhir, 7 tips. Sis sudah share 1, 2, 3 hari tu lagi. Hai Nurjana, ada 7 cara suri rumah boleh selamatkan kewangan keluarga tanpa slip gaji. Okay, sudah sis share. Kalau kamu ada terlepas, bolehlah kamu cek balik dalam video-video sebelumnya ataupun yang sebelum ni. Okay, ada lagi satu tips terakhir, tips ke-7. Okay, cara untuk kamu sebagai suri rumah yang tidak slip gaji untuk arrange kamu punya kewangan. Ialah sedekah. Sedekah tu ada banyak jenis, bukan saja dari segi duit. Okay, di samping kita berjimat-jimat, janganlah kita lupa orang yang sangat memerlukan. Contohnya pada sekarang ni ramai betul orang kan yang tidak kerja. Memang tidak kerja lah sekarang. Orang yang kais pagi makan pagi, yang kerja dapat gaji gaji hari kan, tiada kerja. Jadi bolehlah pula kamu kasih share satu
2 pot beras kan. Sedekah tu memang powerful lah, dia punya kesan tu immediate, cepat. Allah akan bayar cash sejak tu kalau kita bersedekah. Macam kalau kamu masak donat, kamu masak 20 donat, bolehlah kamu bagi 5 sama jiran sebelah gitu. Okay. Jadi kita ringan-ringankanlah tangan kita ni untuk kita bersedekah dan hulurkanlah bantuan apa-apa pun, yang sikit-sikit pun tak apa, supaya rezeki rumah tangga kita ni lebih berkat dalam keluarga kita ni kan. Terutamanya keluarga-keluarga kita yang terdekat kan. Kita tengok-tengok lah yang macam-macam makcik tua ke gitu kan. Cukupkah beras dorang, cukupkah sardin dorang, gitulah, tolong bantu-bantu. Okay. Ada banyak cara juga untuk kita mau sedekah, bukan saja dengan duit. Kita menggembirakan orang lain dengan senyuman kita yang cantik ni pun, dengan lipstick Nuraisa. Tapi sis tidak pakai lipstick pula ni. Dengan lipstick Nuraisa kan, kita senyum dengan lipstick Nuraisa pun boleh menggembirakan hati orang biar kita nampak cantik. Macam sis sekarang ni happy mau share dengan kamu semua, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang sis buat ni akan dapat keberkatan dan akan menjadi asbab kepada lebih banyak kebaikan di dalam keluarga. Sis doakan sis, okay, dan sis pun akan doakan kamu juga. Okay. Selain daripada tu, kalau kamu berbuat baik dengan binatang di jalanan, contohnya kucing-kucing kan, lepas tu cakaplah dengan bagus-bagus dengan kucing tu, janganlah ditendang-tendang. Kau ni kucing ni mau minta makan ya, begitu. Kau ni kucing ni mau berkahwin ya. Kalau kucing betina tu kan balik-balik mau berkahwin je kerja dia. So kalau tidak mampu, senyumlah. Itu pun sudah cukup, dan itu juga ialah satu sedekah, insya-Allah. Tapi jangan lupa, kalau suri rumah ni yang tiada slip gaji, aset yang paling mahal sama kita ialah anak-anak. Okay. Hai Mami. Siapa mau tu? Boy mau kuis. Okay anak-anak. Okay. Walaupun kita menjana pendapatan beribu-ribu pun, kita tidak dapat sama nilainya dengan nilai. Hai Ryan, close dulu. Tidak sama nilainya dengan anak-anak kita. Okay. So kita bersyukur kerana kita dapat mendapat peluang untuk membesarkan anak-anak kita. Hai Rina, hai Ruby. Dapat membesarkan anak-anak kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan anak-anak kita ni akan orang yang akan berbakti dan satu medium untuk kita meraih pahala di akhirat kelak. Okay. Semoga apa yang sis share ni akan diberkati dan akan dirahmati Allah. Jadi sebelum sis tutup ini live, please share this one. Please go to my Facebook group, Len Raisa, ataupun Len Ramli Official, LENNRAMLEE Official. Go to my YouTube channel, Bawang Onion. Di sana sis akan share semua video-video sis. Jangan lupa nanti sis akan buat e-book tentang 7 tips ini. Jangan lupa untuk kamu dapatkan. Sis akan buat free saja untuk follower sis. Jangan lupa kalau mau dapatkan Nuraisa, boleh dapatkan dari ejen-ejen sis akan selalu announce siapa ejen-ejen sis, okay, yang berada di sekitar Kota Kinabalu. Kalau siapa yang meminta delivery pergi seluruh Malaysia, seluruh Sabah, no problem. Okay, kalau di seluruh Sabah lagi tiada masalah. Kalau lagi seluruh Semenanjung, kami ada banyak kawan-kawan di sana, di setiap negeri untuk bantu kamu. Tadi pun sis ada delivery tiga shampoo ke Perak. So ada kawan sis yang di Semenanjung lah yang tolong deliver. Dan ada Miracle Coco Slim ada depan rumah ni yang minta satu kotak mau try. Okay, sebab terlampau banyak feedback yang bagus-bagus kan. Jadi semua orang mau try juga. Sebab semua orang mau jaga berat badan kan. Sebagai wanita ni kita kena lah menjaga penampilan juga, okay. Tapi yang penting kita sihat, okay.
So itu saja, don't forget anything you PM me, dan nanti check out my live. Set apa ni Facebook ni dengan si first, supaya boleh kamu selalu tengok sis punya live, okay? Jangan lupa juga like sis punya page, Stokis Nuraisah Sabah Land Ramli. Okay, Lili Nasua, hai. So itu saja. Kalau kamu terlepas video ni, nanti boleh tengok balik. Okay, Assalamualaikum.